الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita sambung balik bacaan kita. Muka surat 16. Bawah. Tinggal mau kena tanya. Tuan tak bawa lagi. Tak pakai mengajar sahabat banyak benar kat depan. Bukan tak semayang yang tak pakai. Yang saya tentang tak kau SOP lah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Dan demikian lagi sunat sujud sahwi yang ada, demikian lagi yakni rakaat yang lebih disyok pada rakaat 3 ataupun 4, maka dia pakai yang akhir lah. Dia kena tambah 1 rakaat. Walaupun pada bilangan kalau cukup 5 rakaat pun dikira 4. Sebab yang syok tu tak dikira. Maka sunat juga sujud sahwi. Selalunya yang jadi syok pada rakaat ini ialah sembahyang yang 4 rakaat. Lepas tu sembahyang seorang diri pula. Itu dah jadi ni. Kalau sembahyang berjamaah ni jangan jadi. Sebab sembahyang seorang ni dia berbuat sendiri, dia laju. Entahlah sekali dia tak tahu 3 ke 4, 3 ke 4. Kalau tak ada syok 3 ke 4, sama ada 3 betul ataupun 4. Kalau berlaku syok, maka dia kena tambah. Kena tambah 1 rakaat. Dia kena lebih lah. Kalau dia kata 3 ke 4 dia buat tambah 1 rakaat. Kerana yang syok itu tidak dikira. Macam tu juga kena sujud sunat, sujud sahwi juga. Sujud sahwi ini tak wajib sunat. Kalau kita tinggal perkara yang macam tadi, syok pada rakaat ataupun meninggalkan salah satu daripada sunat abad juga sunat sujud sahwi. Kalau kita tak sujud sahwi kan sah sembahyang. Tapi sembahyang tu cacat. Sembahyang kita tu cacat. Dia sebut cacat mudah. Sebab sujud sahwi itu sujud kerana lupa. Kita nak tampung kerana kita lupa sunat rakaat ataupun kita melakukan perkara yang tak sengaja yang membatalkan sembahyang tapi tak datang. Tak sengaja. Maka juga kita sunat sujud sahwi. Baik. Dan demikian lagi sunat sujud sahwi jikalau ia musalli, orang yang sembahyang, tinggalkan tasyahud awal, maka berdiri ia lagi betul. Dia diri betul. Terlupa tasyahud awal. Sebab tasyahud awal ni duduk bagi tasyahud awal, baca bagi tasyahud awal, dan salawat Nabi dalam tasyahud awal. 3. 3 itu dia panggil sunat awal. Kalau kita tinggal tasyahud awal tu, ingat kita 3 tu,
Duduk bagi tasyahud awal, membaca tasyahud awal dan selawat Nabi dalam tasyahud awal. Bukan selawat Nabi dalam tasyahud akhir. Tasyahud akhir selawat Nabi itu rukun. Cuma wa ala ali Muhammad. Lepas daripada selawat itu sujud itu dia panggil sunat mana. Baik. Jadi kalau tinggal tasyahud awal itu tinggal semua. Bila tinggal semua, berapa kali nak sujud macam tu juga kan. Sujud sahwi ni 2 kali sujud. Kali lah 2 kali sujud. Tak macam sujud selawat tu kali sujud dia. Kali juga. Tapi sujud tu kali. Tak sujud 2 kali. Sujud sahwi ni sujud kali. Kali sujud tapi 2 kali sujud. Payah kan? 2 kali sujud tu kali. Kalau nak kita pakai makan dulu kali lah. Kali sujud lah. Kali sujud tu maksudnya sujud kami tu satu, 2 kali sujud. Jangan kaki kata 3 situ buat 2, 4, 6. Dapat banyak mana salah pun sujud hanya kali. 2 kali sujud lah. 2 kali sujud tu kali. Kena tahan dia. Tak dia tahu sujud kami sekali, tak apa sekali. Kali itu 2 kali sujud. Jikalau ia tinggal tasyahud awal, jikalau ia musalli tinggalkan tasyahud awal, maka berdiri ia dah tertinggal, diri dah. Berdiri ia musalli lagi betul. Kata betul lah. Sekira-kira sampai ia kepada rukuknya dan lebih, atau lebih lah, dan atau yang lebih daripada rukuk sampai tak rukuk, ataupun lebih pada rukuk. Lebih sebelum lagi betul, atau lebih sebelum lagi betul berdiri yang memandai ia pada qiyam. Maksudnya bukan sampai berdiri betul lagi lah, tak sampai kodak nak buat juga. Dia lupa. Di sujud yang kedua, tuan-tuan, sujud yang kedua. Kemudian pada yang kedua dia bangkit daripada sujud yang kedua, dia tu istirahat, dia tu bangkit. Bangkit itu kira-kira sampai setakat ni tak betul lagi, tak kira betul lagi sampai setakat tu. Allah lupa dari awal pada nak buat macam mana, nak turun balik kan, nak turun naik, tak puas kita jawapan nak nampak, tak kira betul hak rokok, tak diri betul, tak kira takut keru. Maka berdiri ia lagi betul sekira-kira sampai ia musalli kepada hak rukuknya dan lebih, atau yakni lebih daripada hak rukuk, lagi betul berdiri yang memadai pada qiyam. Itu satu dalam bab tasyahud awal. Dia tak ada kehidupan, atau dia tinggalkan kunut. Dalam bab kunut pula kita jawab 2 kali. Tadi masalah tadi yang lupa bab tasyahud awal dia ada tutur ni, nak tutur 2 kali. Atau dia tinggalkan kunut, maka kembali ia sebelum sempurna sujudnya. Kembali ia orang yang semacam itu sebelum sempurna sujud. Dia turun kan, bersemayam macam ni, kemudian dia rukuk. Subuh rakaat yang kedua, kemudian Sami Allahu liman hamidah, dia baca tasbih doa, kemudian dia pun lupa.
Sebetulnya Allah masih ya, tapi ya Allahu Akbar turun sampai jadi bahwa banyak kita penuh ada ataupun dia turun dekat nak letak lutut lah bawahnya, lalunya kan turun tak nak sujud lagi tu, dia ingat janganlah orang nak ingat tak nak sujud tubuh ni. Dia tak sempurna lagi tu pun dia ingat kata dia tak baca kunut. Kunut ini ada 4 sunah dia. Berdiri bagi kunut, membaca kunut, salawat Nabi di dalam kunut. Lagi satu, wassallallahu ala sayyidina, terus salawat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sanahu wa sallim wa barik wa sallim. Sebab Allah wassallallahu kana wa baraka wa sallam. Sebab mula sampai mati wa baraka wa sallam wa sallam sampai Nabi dia tak ada wa barik wa sallim. Kalau Allahumma salli wa barik wa sallim, sebab kita mula nama wa barik wa sallim. Kalau wassallallahu wa baraka wa sallam atau wa sallam kita. Jadi wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala, kalau nak sayyidina apa ataupun apa dia berkali kat tu lah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ala alihi. Di atas berapa yang perlu wa ala alihi. Kalau tinggal satu wa ala alihi itu meninggalkan satu sunah. Jadi dalam kunut ada 4. Pertama berdiri bagi kunut, yang kedua baca kunut. Wassallallahu pasti kalau ada itu sunnah rakaat. Wa ala alihi itu 4. Jadi kalau tinggal kunut tinggal 4. Jadi kena sujud 2 kali, kali 2. Tapi digerakkan. Baik. Atau ia musalli tinggalkan kunut, maka kembali ia sebelum sempurna sujud. Kembali ia bangkit lagi, naik lagi sebelum sempurna sujud. Seperti belum lagi ia menghantarkan dahinya kepada tempat sujud, maka sujud sahwi pada segala surah yang tersebut itu jikalau lupanya atau jahilnya. Nampak dia ada di kamar lagi, ada lagi di kamar. Maksudnya lupanya, jahilnya. Baik, kita tunjuk dulu. Kita tunjuk atasnya awal tadi. Baik, ini sujud yang kedua pada rakaat yang kedua. Jadi sepatutnya seorang tadi pada dia sujud yang kedua dan bangkit. Dia kena duduk tadi awal, tapi dia lupa. Dia lupa, dia bangkit sampai tanya bahawa banyak kata tak baca tahiyat awal ataupun sekiranya betul, maka dia turun dulu balik. Sekiranya dia jahil, dia tak tahu. Sekiranya dia lupa, dia duduk balik tak akan bayangan. Kalau lupa dan jahil, jadi ini tak tahu. Dia nak boleh tak ngaji, tak tahu ngajar dia tak boleh. Jadi dia duduk. Jikalau lupa, bayang dia tak akan, tetapi sekali dia kena duduk sahwi sebelum dia bergerak. Kalau dia tak jahil dan dia tak lupa, maka dia turun. Dia tak boleh turun. Dia tahu dah kalau turun tadi, dia diri tahu lah. Batas semayang. Batas semayang. Kalau dia tahu, kita ni kalau lupa satu awal tu, tadi awal, kalau kita naik sampai betul lah, bersama orang. Begitu juga dalam perkara kunut dalam kamar. Dia pun sami Allahu liman hamidah. Allah terlupa. Terlupa.
dia terlupa kuno tu, dia pun tak tahu cara nak sujud kan, okey dia tahu kita ketemu dia tak tahu, ada okey tadi Allahumma jadi dia okey balik, dia lupa, lepas tu dia okey balik. Itu tak apa lah dengan sujud sahwi kalau dia lupa. Sebab tu kan maksudnya kalau dia lupa tak sembahyang lah. Tapi kalau dia tahu bukan dia jahil, jadi batal lah sembahyang lah. Dia tengok sekali lagi lah. Jadi syarat dia banyak sangat. Maka berdiri ia lagi betul sekira-kira sampai ia kepada hak rukuknya dan lebih, yakni lebih daripada hak rukuk, lebih pada hak kantus, atau lebih sebelum lagi betul berdiri yang memadai pada qiyam. Makna sebelum lagi lah, sebelum lagi betul berdiri yang memadai pada qiyam. Kalau dia berdiri itulah tak boleh. Atau ia tinggalkan kunut, maka kembali ia sebelum sempurna sujudnya. Dia tak turun letak lagi kepala dia di tempat sujud, dahi dia, seperti belum lagi menghantarkan dahinya kepada tempat sujud, maka kena sujud sahwi. Pada segala surah yang tersebut itu dikalau rupanya atau jahilnya. Dan jika kembali ia kepada kunut atau kepada tasyahud awal padahal sudah hampir kepada qiyamnya atau hampir kepada sujudnya, pada kunut batal sembahyangnya jika sengaja ia meninggalkan keduanya. Nampak? Kalau sengaja ataupun dia tahu, batal dia tak kembali. Maksudnya dia kena sujud berubah. Tak payah berarti kunut lah. Tak payah berarti kunut. Payah juga tak kunut ni, tambah kalau kita pergi ke Mekah. Pergi ke Mekah, dia tak ada kunut. Yang kita mazhab Syafi'i ni tu kita nak baca kunut. Kunut pendek ni ada. Taklah baca Allahumma hdina fiman hadait, Allahumma hdini fiman hadait, itu tak ada. Tak nak baca apa pun tak ada. Kunut pendek ni Rabbi firli ya Allah. Kunut pendek. Bukan kunut lah. Itu aku buat pendek, buat panjang jadi lah. Tapi kunut yang pendek ni Rabbi firli Allah, Rabbi firli ya Allah. Itu kunut yang pendek. Kota tu, tapi kena tambah kan wassallallahu tu kena ada juga. Tu kunut aja. Rabbi firli, dia nak minta keampunan ada situ. Rabbi firli ya Allah. Tidak macam takut silap tuan. Urusan itu Ustaz. Allah menguji Rabbi firli. Rabbi firli ya Allah. Jangan baca semua kunut pendek ni, baca kunut panjang. Tak silap. Iknak ke bajuri tak ada sebut ada semua ya. Dia boleh buat lawak kata pengantin Tok Iman semua baca kunut. Dia tanya Tok Iman nak kunut panjang kunut pendek tu. Aku dia tak kerti semua. Tok Iman kata nak kunut apa dia sangat panjang. Banyak kunut daripada tu lah. Aku dia buat je. Bukan memang ada semua kunut panjang kunut pendek tu. Tapi kalau tidak Rabbi firli ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina. Kena sama orang. Wassallallahu salawat Nabi ya. Itu kunut. Jadi orang yang duduk di Mekah ni, dia duduk di Malaysia kunut tak ingat. Semayang di Masjidil Haram, dia duduk tengah nak baca kunut lah. Jadi tentu tu, tu iman naik-naik tu, dia tak tentu lah. Tak baca kunut, dia pun baca lah kurang pendek. Tapi dia nak baca banyak tak boleh. Tapi tu iman tu pun tapi dia baca kunut. Itu bayar. Kalau mereka tak baca, tak payah baca. Kalau beriman terlupa kunut, macam mana kita makmum nak baca? Tak payah baca apa. Beriman tinggal kunut kan atasnya. Beriman tinggal kunut, kita kena turun. Jangan hanya Allah. Untuk subhanallah, subhanallah, beriman, turun untuk sujud lah kita. Allahumma dini beriman Allah. Baca ni, ada. Kena ikut iman. Kena ikut iman.
baik. Dia tambah lagi masalah tu, dia kata baik. Dan jika kembali ia musalli kepada kunut atau kepada tasyahud, nak sampai dekat sujud tak? Lepas tu dia bangkit pula kepada kunut, ataupun dekat nak diri betul tak? Maka dia kembali kepada tasyahud juga. Padahal sudah hampir kepada qiyam bagi tahiyat awal, atau hampir kepada sujud pada kunut, batal sembahyangnya jika sengaja. Yang tadi ini jika lupa atau jahilnya. Tak, sebab tak tahu. Jahil lah. Jahil itu tak tahu hukum dan hukum. Jika sengaja ia yang musalli meninggalkan keduanya, meninggalkan tasyahud awal dan kunut. Dia sahaja meninggalkan tasyahud awal. Maksudnya sengaja dia meninggalkan tasyahud awal, kemudian dia turun pula kepada sujud. Itu kalau dalam bentuk sengaja lah. Sebab kita kalau kita tinggal tasyahud awal ataupun kunut dengan sengaja, sah juga sembahyang kita. Tapi kalau kita kembali kepada sujud, kembali kepada tahiyat awal balik atau kembali kepada kunut, betul. Kalau di atas pun macam tu, jikalau lupa ataupun jikalau lupa dan jikalau lupa atau jahilnya, itu boleh. Kalau kata kerana dia tu tahu lah, maka dia tak boleh kembali. Dia tak boleh kembali. Lepas tu dia tak kembali kepada kunut, dia tak kembali kepada tahiyat awal, maka dia kena sujud sahwi. Kalau dia kembali sebab dia jahil, sebab dia tak tahu, juga kena sujud sahwi. Tapi tak batal sembahyang kan? Dia ada dua yang kita baca tadi ni. Baik. Satu dalam masalah ni, satu ni, kami masalah pertama ni, dia lupa. Bangkit tahiyat awal tu dekat nak jadi betul lah. Kemudian dia tukung balik tu sebab dia jahil, dia tak tahu. Sebab dia lupa, mungkin turun. Dia terkejut, dia turun terlupa. Jadi dia turun tadi ni dengan sebab dia lupa ataupun dengan sebab dia jahil, maka tak batal sembahyang dia. Tapi dia kena sujud sahwi juga. Sebab dia berdiri dekat atas kan. Kalau dia ni orang yang berdiri, maka dia tak turun kan. Dalam masalah kedua, dia sengaja tak baca kunut. Dalam masalah kedua, dia sengaja tak baca kunut. Dan dalam masalah kedua, dia sengaja tidak baca tahiyat awal. Dia sengaja tidak. Rokaat pertama macam tu, rokaat kedua kan. Jadi sama rokaat pertama, sebab dia sengaja meninggalkan tahiyat awal. Sengaja sampai rokaat kedua duduk tak baca tahiyat, terus bangkit. Tapi bila dia terus bangkit sampai dekat dah nak dilituk ataupun koda dilituk, lepas tu dia sengaja turun pula. Batal sebab dia sengaja kan. Ada orang sengaja tak baca dulu. Tak tahu kalau nak pergi kerja pun baca. Subuh sembahyang, dia jadi sengaja meninggalkan dulu. Dia tak baca lah dulu. Sami Allahu liman hamidah. Allah saja dia ingat kata pun kena baca. Tapi turun sampai dekat nak sujud dah. Lepas tu tak baca dulu. Dia bagi balik. Batal. Sebab dia sengaja. Dalam masalah pertama tadi, bukan dia sengaja. Dia memang lupa terus kunut. Tapi dia ingat dekat nak turun sujud dah, baru ingat. Lepas tu dia bangkit balik. Nak baca kunut tadi, bangkit balik. Bangkit balik itu dengan sebab dia lupa ataupun dengan sebab dia jadi. Maka tak batal. Tak batal, tapi dia kena sujud sahwi juga. Dia ada dua masalah tu lah. Tak tahu tuan-tuan nak cakap tadi dia
Dan kita musolin dia tu namanya tu tengok dua masalah lah tu. Satu masalah yang pertama lupa sebut. Satu masalah yang kedua pula dia tak lupa tapi sengaja tak macam. Tu ada dua cara. Ini berlaku kat kita ni. Kadang-kadang tu imam tu lupa baca Allah, tu imam tu perlu makmum betul. Ya nak baca kan nak bawa tu imam baca nak bawa imam ni tu. Ada setengah tu imam tak baca tahiyat awal tu lupa tahiyat awal. Dia nak baca tahiyat awal kan dia nak pakai dengan imam. Kenapa pakai dengan imam? Yang nak pakai tahiyat awal. Saat kita imam sujud sahwi. Sujudlah sahwi. Tapi dalam perkara sujud sahwi ni dia boleh menyalahi. Atau imam tak sujud. Memang boleh sujud. Itu dah. Dia menyalahi sikit. Tapi dalam bahasa awal dengan bunuh ni dah lain sikit. Selalunya kalau tu imam tak sujud, makmum tak sujud. Sama-sama tak sujud. Baiklah. Tetapi tiada sunat sujud sahwi jika belum lagi bangunnya berdiri. Dia kata tetapi lagi, tak habis lagi. Berkait-kait banyak. Sebab tu payah nak berhubung. Tetapi tiada sunat sujud sahwi jika belum lagi bangunnya berdiri. Jika yang meninggalkan tasyahud awal sampai kepada tak rukuk atau turun pada yang meninggalkan pun kerana sedikit perbuatannya. Tetapi tiada sunat sujud sahwi jika belum lagi bangunnya. Bangunnya berdiri, belum lagi bangunnya berdiri. Jika yang meninggal tasyahud awal sampai kepada hak rukuk atau turunnya pada yang meninggalkan kunut kerana sedikit perbuatan. Maksudnya kalau sedikit lah. Kalau sedikit. Kalau turun sampai ke sujud lah, tak boleh lah. Ataupun pada kunut, dia turun sampai bagi sikit lah, dia kata tak kuat lagi lah. Kalau sikit, kalau turun letak, kalau lutut tak lagi dah, tak naik-naik lah. Kalau perbuatannya sikit, sikit. Kadang jadi lah, kalau jadi sikit pun jadi terawan. Risaulah semayang kan, agak-agak kata sikit. Maka segala surah yang tersebut itu jika imam atau orang yang sembahyang sendirinya. Maka jikalau yang sembahyang itu makmum, maka tiada tafsir lagi. Mana-mana tidak ada pilihan lagi lah. Tafsir ini satu-satu. Hanya wajib ia kembali mengikut imamnya pada barang yang tempat imamnya. Mengikut imamnya. Itu kalau ada masalah dia sembahyang seorang ini. Kalau imam dia boleh ikut cara dia. Maksudnya dia tak kalau dia tak bangun dia terubah. Makmum dia ikut imam. Kalau nak sikit tadi makmum boleh imam boleh baca tak apa. Sikit makmum pun boleh juga. Mungkinlah berlaku tu imamnya nak turun, kemudian imam ingat kata tak baca kunut, lepas tu dia bangkit lagi sikit. Jadi makmum nak turun lagi lah. Mungkin makmum ingat. Selalunya kunut ni imam lupa, makmum teringat. Makmum bertemu nak angkat tangan, kena Allahu Akbar tunggu. Jadi bagi dalam masalah kunut ni pun imam tu kalau boleh dia jangan bangkit tu tebu dia kata Allahumma hdina tu. Perempuannya dengan itu Sami Allahu liman hamidah. Bangkit tu next kali tangan. Sami Allahu liman hamidah. Dia takbir dia macam tu tangan. Dia naik masa kita letak nak naik tu tangan naik sekali. Lepas tu kita letak di sini. Lepas tak situ nak kata Allah mahdina buat naik tangan dulu.
Naik tangan makmum tengoklah Dr. Imam naik tangan tu. Bawa Allahumma dia tak naik tangan lagi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal hamd. Tak apa kalau kami bersama waktu sekali tu. Macam dia Allahumma dia nak ikut makmum kata Allah pun nak turun tu. Tapi kalau dia buat naik tangan sat dulu, baru dia baca. Tak apa. Boleh baca kunut ni pada tangan setakat ni dan boleh atas pada dada. Sekiranya bersangatan dalam 2 peringkat boleh angkat. Boleh setengah macam ni. Kalau kowi-kowi ni begini. Baca Allah maksud annal bala wal waba wal wala wal fasya ma la yakshifu ahadun ghairuh. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Tak apa kita baca dalam kunut pun boleh, tak ada masalah. Betul wassalam. Jadi kalau makmum ni kalau dia terlupa, dia balik selalunya. Kalau tu imam tu dia Allah, dia kata Allah nak turun sujud, kena Allahumma bina. Dia ada pergi setelah tu. Dia jadi juga pernah berlaku. Berlaku yang sikit tak apa. Maka segala surah yang tersebut itu jika imam atau orang yang sembahyang seorang dirinya sendirinya. Hanya dia ni imam kalau dia lupa ataupun orang sendiri sembahyang seorang-seorang, maka jikalau yang sembahyang itu makmum, maka tiada tafsir lagi. Maksud tidak ada pilihan lain lah. Hanya wajib ia kembali mengikut imamnya pada barang yang tempat imam. Kalau imam itu berbuat tasyahud, imam itu pun rakit diri, maka dia tak ada gagah baca tasyahud. Dia kena rakit diri dengan imam. Kalau tu imam itu lupa kunuh, dia jangan gagah baca kunuh. Dia kena turun sujud bersama dengan imam. Itu maksudnya pada tempat imam. Melainkan jika perbuatan imam itu tersalah. Kalau perbuatan imam itu tersalah, dia mengerjakan sesuatu yang membatalkan sembahyangnya. Seperti ia qiyam sudah betul tempat pendiriannya, maka kembali pula ia kepada tempat duduk membaca tasyahud. Macam ni. Jangan imam dia lupa baca tasyahud, dia rakit dia makmum pun tengok ke imam tak baca tasyahud, dia pun ikut imam. Tak imam diri lah, dia pun diri lah. So imam tu Allah lupa nanti lah, tak kata baik. Kata tu tasyahud awal kita aku tak payah buat orang membaca. Tapi lah hati dia ingat kata dia lupa tasyahud. Jadi bangkit berdiri dah tu imam betul lah. Tu imam lupa tasyahud, makmum tadi pun dia tahu lah tu imam lupa tasyahud, patut dia pun bangkit diri juga. Betul. Bahawa molek yang mami duduk tinggi betul tak? So imam tu turun duduk macam tasyahud. Wajib tak makmum tadi tu pun baca tasyahud? Tak. Jangan ikut kerana imam melakukan suatu perkara yang membatalkan sembahyang. Maka dia tak ikut. Meninggalkan kunut bukan suatu perkara yang membatalkan sembahyang. Jadi nak buat macam mana makmum tadi? Nak tunggu ke imam tu naik balik. Berapa bayar tadi ya? Nak buat macam mana? Kita tak contoh imam betul ke tak tahu, dia nak duduk sengaja ke tak? Nak buat macam mana? Rugi tak selalu kok rugi. Kalau orang kira maksudnya yang orang dia kira tak rugi kan? Dia tak boleh mari satu waktu dia rasa rugi. Kalau orang tak pamit kira mana, dia tinggal lagi beberapa kali waktu tu nak buat dia masa tak rugi. Ini mayang dia. Baik. Panjang tadi dah 45. Dah boleh tak habis. Payah nak kata tuan-tuan, kalau tuan-tuan tanya boleh jawab. Saya jawab kalau tak boleh jawab tu. Bulan depan kalau dah nak kali sihat COVID boleh mengingat kalau sihat COVID 2 bulan baru. Melainkan jika perbuatan imamnya itu tersalah, ia mengerjakan sesuatu yang membatalkan sembahyang. Tersalah dia imam mengerjakan sesuatu yang membatalkan sembahyang, seperti dia imam qiyam
yakni berdiri betul sudah betul tempat pendiriannya, maka kembali pula ia imam kepada duduk membaca tasyahud. Aku kalau makmum diri dah, jangan duduk imam. Atau sujud ia sudah sempurna menghantarkan anggota yang sujud. Anggota sujud yang sujud satu lagi, dua tapak tangan, dua kepala lutut dan dua tapak kaki kacau. Anak jari itu, jadi semua tujuh anggota sujud. Sempurna, kita sempurna. Maka kembali pula imam tadi kepada kunut. Maka tidak harus makmum mengikut kembali beserta dengan imamnya, tetapi hendaklah menanti berdiri imamnya. Kali itu sebab kalau kita nak mengkau boleh, mungkin berimam itu tidak tahu, ataupun berimam itu akan bangkit balik sebab dia keluar dari sebab jahil, ataupun dengan sebab keluarnya. Kita tunggu menanti berdiri pada kita oleh kita. Saya itu imam macam sekali apa dan naik ataupun kita duduk dalam sujud Tok imam ibu mulai kita letak tadi ya sujud. Tok imam pun bagi ajar penuh. Kita nak bagi ajar penuh nak mula sujud dulu. Oh sujud boleh lama, sujud boleh lama 2 jam tak apa. Tak baca asal boleh hitung terus kita selama buku yang panjang boleh sujud lama. Janganlah kita tetap kalau kita ada masalah tetap dengan kita sujud dulu, kita tunggu di situ. Imam di gunung lagi dia terus dulu, dia pakai sujud kalau kita. Apa yang kami pandang misalnya. Maka tidak harus makmum itu kunut serta imam, tetapi wajib ia makmum turun sujud. Maka wajib ia makmum turun sujud. Maka adalah dua surah ini, yakni dua rupa masalah ini, tiada harus makmum mengikut imamnya kerana imamnya itu tiada sendiri daripada kembalinya itu. Jika tersalah sebab lupa, tiada batal sembahyang. Kalau imam itu tersalah, bangkit balik kunut itu sebab dia lupa ataupun dia jahil, tak batal. Tapi kalau dia sengaja, dia tu kata bangkit balik itu, baca kunut sakit orang sujud pula, boleh batal sembahyang, dia buat juga, maka batal. Maka adalah orang yang lupa tiada harus kita ikut akan dia. Walaupun dia terima. Dan jika tiada batas sembahyangnya sekalipun, atau sengajanya, maka batallah itu tiada harus kita ikutkannya. Maksudnya sama ada dia sengaja, sama ada dia lupa, maka kita tak ikut. Tengok apa? Jika banyak orang. Maka adalah dua surah ini tiada harus makmum ikut. Dua masalahnya dalam masalah tanya awal, dalam masalah pun dua masalah yang kita sebut tadi, tiada harus makmum mengikut imamnya, kerana imamnya itu tiada sunyi daripada kembalinya itu. Jika tersalah sebab lupanya tiada ada. Sebab beriman tadi ini dia naik balik pada kunut setelah tersujud. Kalau dengan sebab lupa tiada batas sembahyang. Maka adalah orang yang lupa tiada harus kita ikut. Mana tak boleh kita ikut orang yang lupa. Kalau kita tu dengan lupa, kita ikut dia. Dan jika tiada batas sembahyang sekalipun, kalau kita tu dia lupa, walaupun sembahyang tak datang, tak ada ikut. Atau sengajanya, kalau dia sengaja, maka batal. Maka batal sembahyang itu. Tiada harus kita ikut akan dia. Maksudnya kalau batal kan kita tak boleh kita ikut dia. Ada banyak orang ingat ketika
Tapi kalau kita tahan dua masalah yang ada di pun dia nak bertiga Tuhan kan? Macam mana? Kalau dia masuk kan tak? Tak apa lah tu. Kalau teriman lupa baca penuh, dia turun tak? Sedar-sedar tu orang sujud lah kan? Sedar turun juga. Lepas tu dia rakit tak antara sama semua dia. Begitu juga kalau dia lupa tadi awal, dia bakit diri dah, tuan-tuan pun bakit diri. Lepas tu dia turun pula tambah dengan turun diri. Itu senang. Dia bakit lagi sambung. Mungkin dia dengan lupa ataupun dengan jahil. Mungkin dia tak tahu masalah. Jahil itu maksudnya tidak mengetahui tentang masalah tu. Bukan tu kata bakit itu dia letak. Itu orang jahil. Tak dibuat terima jahil. Taklah bukan jahil kata tak ngaji tu. Jahil tentang masalah. Baik, kita menukis kat tu. Bermula sujud sahwi itu dua sujud. Dua sujud itu kita sekali lah. Dan jika banyak lupanya sekalipun, wajib ia meniatkan sujud sahwi dan tempatnya dahulu daripada salam, yakni sebelum daripada memberi salam. Tak boleh kita menunjukkan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Allahumma hafizna alaika fi sirratin wa najatan minan nar wa rahmatan hisab. Allahumma ahdina bi hayatil ulama wa amsina bi mautis syuhada wa syurna fi zumratil awliya wa inna jannata ma'a anbiya alaihi wassalatu wassalam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, untuk bila kita besok Jumaat Majelis Tajam, tuan-tuan semua sekali kita surah Al-Fatihah. Kita akan baca dua sekali kita urutkan dengan juga surah Al-Fatihah. Terima kasih.